Hai, bersama saya di Mandarin Harian. Kita jumpa lagi. Dalam episod pada hari ini, kita akan belajar tentang kata mirip bentuk, iaitu xiang si zi. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kepada sesiapa yang sedang menonton rakaman video ini, jikalau anda rasa video ini sangat bermanfaat untuk anda belajar bahasa Mandarin, sila tekan butang subscribe dan juga butang loceng di atas kanan anda supaya anda dapatkan informasi terkini setiap kali saya muat naikkan. Selain itu, jikalau anda mempunyai sebarang pertanyaan, persoalan ataupun ada apa-apa yang ingin berkongsi bersama kami, boleh tinggalkan di dalam ruangan komen di bawah ya. Jom kita lihat 4 perkataan kata mirip bentuk pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, aksara mirip bentuk xiang si zi mempunyai bentuk yang berhampiran, mirip-mirip. Jadi kepada sesiapa yang sedang belajar di SJKC, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina terutamanya, jangan risau apabila dalam soalan peperiksaan keluarnya soalan ataupun ayat yang melibatkan perkataan-perkataan mirip bentuk. Jangan risau, jangan khawatir. Saya akan kongsikan 4 tips untuk anda. Tips yang pertama, kamu perlu mengenali elemen utama iaitu pu shou setiap perkataan tersebut. Ya. Tips yang kedua, cuba fahamkan maksud perkataan tersebut dan juga maksud ayat yang terlibat dalam soalan itu. Ya. Tips yang terakhir, cuba pilih ataupun padankan perkataan yang mempunyai maksud yang bersesuaian dengan keadaan ataupun makna yang ingin disampaikan dalam ayat soalan tersebut. Jom kita lihat contoh perkataan mirip bentuk yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, ini adalah 4 contoh perkataan mirip bentuk yang ingin kita ulaskan pada hari ini. Yang pertama iaitu chao. Chao. Yang kedua iaitu sha. Sha. Yang ketiga sha. Sha. Yang keempat sha. Sha. Jadi dekat sini saya boleh kongsikan bahawa perkataan mirip bentuk ni biasanya ada beberapa ciri. Ciri-ciri pertama, perkataan-perkataan mirip bentuk ni biasanya mempunyai elemen persamaan. Ciri-ciri kedua, perkataan-perkataan mirip bentuk biasanya mempunyai elemen utama yang berbeza dan elemen utama tersebutlah yang akan menunjukkan makna perkataan itu tersendiri. Ciri-ciri ketiga, sebutan ataupun nada untuk perkataan mirip bentuk ni biasanya lebih kurang sama sahaja. Dan kepada sesiapa yang kali pertama masuk ke kelas kita, mungkin kamu tertanya-tanya, Lauster, kenapa dalam skrin kamu tak ada imbuhan, tak ada ping ing? Okay, saya akan terangkan kepada anda. Kepada sesiapa yang sedang menuntut ilmu di SJKC, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, jikalau anda ingin menguasai bahasa Cina, ya, tulisan Cina tidak boleh dielakkan. Maksudnya, tulisan Cina tersebut perlu anda kuasai. Jadi untuk menguasai tulisan Cina, langkah pertama iaitu mengelakkan sebarang imbuhan ataupun ping-ing. Sebab anda kata anda ingin belajar bahasa Cina di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, anda perlu mengikuti langkah-langkah ataupun kaedah yang diguna pakai oleh pelajar Cina sendiri. Pelajar Cina apabila belajar bahasa Cina, mereka tidak akan menggunakan ping-ing. Sebab apabila terteranya imbuhan di bawah, tidak dapat dinafikan, anak kita akan bergantung kepada imbuhan ABC ataupun tulisan Rumi itu daripada mengenali tulisan Cina tersebut. Dan persoalannya adalah dalam peperiksaan hanya tulisan Cina sahaja yang diguna pakai. Jadi ping-ing selalu dalam kelas tutorial saya, ping-ing akan saya padamkan. Jadi balik ke pangkal persoalan kita, keempat-empat perkataan mirip bentuk ini ya mempunyai elemen persamaan iaitu shao. Shao. Perkataan shao bermaksud sedikit. Ya, betul. Ya, sedikit. Dan setiap elemen utama pu shou bagi keempat-empat perkataan mirip bentuk ini adalah berbeza.
Jom kita lihat contoh soalan yang dalam skrin saya ini. Mama, tempat kosong, fun. Okey, mama, tempat kosong, fun. Ya, maksud terjemahannya adalah ibu, tempat kosong, nasi. Okey, dalam ayat ni kita dah tahu dia melibatkan ibu dan dia melibatkan nasi. Ya, apakah yang berkaitan dengan nasi dan ibu? Apakah hubung kaitnya? Jadi biasanya dalam soalan peperiksaan, 4 pilihan perkataan mirip bentuk akan diberikan, ya, A, B, C, D. Dan keempat-empat perkataan mirip bentuk ini, elemen utamanya yang biasanya terdapat di sebelah kirinya akan menentukan maksud mana yang bersesuaian diguna pakai dalam ayat ini. Jom kita lihat maksud ataupun definisi keempat-empat perkataan mirip bentuk kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat perkataan cao. Okey, cao. Perkataan cao terdiri daripada 2 elemen, ya. Yang pertama iaitu huo. Okey, huo. Dan yang kedua iaitu shao. Shao. Kita tahu perkataan huo merupakan api. Ya, jadi perkataan cao, kita tahu apabila perkataan Cina elemen utamanya adalah api, maka ia merujuk kepada kata kerja yang berkaitan dengan api. Seperti memasak, membakar, ya, menggoreng dan sebagainya. Dalam perkataan ini, ya, cao, dia membawa maksud menggoreng. Okey, kita lihat perkataan yang kedua. Sha. Elemen utamanya yang terdapat di sebelah kirinya adalah perkataan ataupun elemen si. Biasanya dalam bahasa Cina, ya, apabila kita nampak tulisan ataupun perkataan bahasa Cina yang elemen utamanya ialah elemen si, dia berkaitan dengan kain, fabric. Itu yang kita perlu ingat, ya. Dan kita pergi ke pilihan perkataan yang ketiga, iaitu sha. Kalau kita lihat perkataan sha ini, di sebelah kirinya adalah tiga titik air. Kita panggil san tian shui. 3 titis air. Jadi 3 titis air ini biasanya melibatkan bentuk ataupun barang cecair ataupun sifat air. Dalam perkataan sha membawa maksud pasir. Biasanya pasir kita menjumpai di sungai, di tepi pantai, kan, terdapat air. Jadi sha, pasir. Kita pergi ke perkataan yang keempat. Sebutannya sha juga, ya. Elemen utamanya iaitu batu, shi. Batu, shi. Jadi kita tahu dalam bahasa Cina apabila perkataannya elemen utama ialah batu, shi, maka ia berkaitan dengan batu ataupun sifat batu seperti keras dan sebagainya. Jadi perkataan sha di sini membawa maksud kecayan batu. Jadi balik ke soalan kita pada hari ini, ibu apa nasi? Setelah kita lihat empat definisi perkataan ini, kita tahu jawapannya adalah cao. Cao iaitu menggoreng. Cao fan, menggoreng nasi. Andai kata kamu tidak faham pun empat perkataan ini, apakah definisinya, jangan risau, ya. Sebab saya dah bagi tahu perkataan mirip bentuk ni biasanya maksudnya dibawa ataupun boleh kita teka daripada elemen utamanya yang terdapat di sebelah kiri. Jadi kita lihat 4 perkataan ni, ya. Yang pertama berkaitan dengan api, yang kedua berkaitan dengan fabrik, yang ketiga berkaitan dengan air, ya. Yang keempat berkaitan dengan batu. Jadi di sini kita tahu ibu apa goreng, ya. Kita tahu perkataan sama ada api ataupun mungkin air. Tapi ada kata kamu mengenali tulisan sha, kamu tahulah perkataan sha tu iaitu pasir. Jadi kamu dah boleh pilih jawapan sama ada fabrik, batu ataupun api. Dan sudah pastilah api, sebab masak nasi kita perlukan gas, kita perlukan api. Pilihan jawapannya adalah yang pertama, cao.
walaupun kamu tidak tahu maksudnya sebenar. Sebab itulah dalam kelas tutorial saya selalu bagi tahu anak-anak murid saya, soalan-soalan yang melibatkan kata mirip bentuk ini adalah soalan bonus untuk kamu. Sebab walaupun kita tak faham apakah maksud setiap perkataan mirip bentuk tersebut, tapi kita boleh teka maksudnya berdasarkan elemen utama di sebelah kirinya. Dan bila kita baca ayat, kita dah boleh padankan maksud perkataan mana yang berhampiran ataupun bersesuaian diguna pakai dalam ayat yang diberikan dalam soalan tersebut. Jadi kepada sesiapa yang belajar di SJKC ini, apabila keluarnya dalam peperiksaan soalan kata mirip bentuk ini, wajib kamu dapatkan markahnya sebab ianya mempunyai satu soalan, orang kata apa, soalan cepu mas untuk kamu. Mungkin kita tak faham maksud keempat-empat perkataan mirip bentuk tersebut, tapi kita boleh teka secara logiknya berdasarkan elemen utama di sebelah kirinya. Itu sahaja untuk episod pada kali ini. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang untuk belajar lebih banyak lagi kata-kata mirip bentuk. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Thank you.